السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. InsyaAllah sambung pada hari ini majlis yang ke-14 dah. 14 dah. Dalam jam jelek 14 dah. Tu. Nak dekat 3 minggu dah. 2 minggu dah lah. 2 minggu dah. Memang 2 minggu pun. 14 hari 2 minggu lah. 2 minggu. Kejap 2 minggu. Tu. InsyaAllah hari ini kita akan bahas berkenaan dengan masih lagi dalam bab isim mubham. Isim mubham tapi bukan lagi isim isyarah. Isim isyarah kita dah lepas malam dah, kemarin dulu. Isim isyarah kan? Isyarah ke apa? Dulu tu lain. Dulu tu dalam bab apa tu? Bab isim alam dengan rujuk dhamir. Tu. Sekarang kita nak bahas berkaitan dengan isim mausul. Isim mausul. Dulu tak silap ada isim isyarah dulu. Sekali isim isyarah. Hari ini isim mubham yang lain, bukan isim isyarah tapi isim mausul. Tu. Tapi isim mausul. Mausul ni atas wazan apa? Atas wazan isim maf'ul. Maf'ulun mausulun. Asal pada wasala. Wasala yasilu waslan wa huwa wasilun wa dhaka mausul. Jadi kita ambil baca sikitlah keberkatan musannif rahimahullahu taala sebelum kita hurai kaedah untuk isim mausul. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Al-Imam Muhammad bin Dawud bin Ajurum As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala anhu wa ardah. Dia kata walismul mubhamu nahwu hadha wa hadhihi wa haula'i walismul ladhi fihi al-alifu wal-lamu nahwu ar-rajuli wal-ghulami وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. Hari ini kita akan bahas sampai takat tu sahaja matan. Tu. Masih lagi muka surat 25. Majlis dah 14 dah. Sepatutnya sudah menghafal matan Al-Ajurrumiyah 28 muka dah kalau tabak Fatani lah. 28 muka dah.
Tu sehari 2 muka surat. Bukan banyak pun. Kalau 2 muka surat Quran, kot lah. 2 muka surat Quran tu 2 jam nak pakai. Kalau 2 muka surat Matan Jurumiyah ni, 15 minit setengah jam itu habis dah. Tu. Siap boleh ulang 100 kali. Tak dan sejam boleh siap dah, boleh baca 100 kali. Baca saja 100 kali. Boleh lekat lama dah. Tak tahu dia buat apa kat rumah. Okey, terus kepada kaedah yang seterusnya, kaedah isim mausul. Dia juga termasuk dalam isim mubham. Mubham ni isim yang orang panggil tak jelas. Nak kata dia itu zohir, bukan zohir. Allazi, hadha, benda apa? Tak tahu. Dia mesti ada, kalau dia isim isyarah, dia mesti ada musyar ilaih. Dulu kita sebut kan. Tapi kalau isim mausul, dia ada silah dan a'id. Kalau dhamir, dia ada dhamir dengan marji' dhamir. Ni sekarang hari ni silah, isim mausul, dia ada silah dan a'id dia. A'id ni adalah kembali. A'idun isim fa'il. Habis. Jadi kaedah isim mausul yang pertama. Kaedah isim mausul ada 10. Banyak juga. Kaedah isim mausul ada 10. Ni nak hujan ke apa ni? Gelap ni. Kaedah isim mausul Yang pertama isim mausul. Tahu isim mausul allazi, allazina. Tu isim mausul tu. Ni nak bahas isim mausul ni. Isim mausul yang pertama, kaedah yang pertama ialah isim mausul ialah isim yang mesti berhubung dengan silah dan a'id. Apa dia kaedah pertama? Isim mausul ialah isim yang mesti berhubung dengan silah dan a'id. Silah, sad lam ta. Silah lah. Silah ni perhubungan, hubung. A'id ni kembali dia. Okey. Silah, bila sebut isim mausul, dia mesti ada silah, dia mesti ada a'id. Mesti kita kena cari silah dan a'id dia. Kalau kita sebut dhamir, mesti ada marji' dhamir dia. Kalau isim isyarah, mesti ada musyar ilaih dia. Tu dia benda-benda yang lazim malzum, tidak boleh pisah. Tak ada isim mausul yang tak ada a'id, tak ada. Tak ada dhamir yang tidak ada marji' dhamir, tak ada. Kecuali dalam hal wasya'an. Tu lainlah. Tu pun pilihan yang akhir sekali. Begitu juga isim isyarah, mesti ada musyar ilaih dia. Yang dia hazah ke musyar ilaih pun sebab maklum fi zihin. Tu je. Tapi kalau isim mausul, dia ada silah dan a'id. Dan ada perkara yang a'idnya dimahdhufkan juga, nanti akan dibahas satu persatu. Jadi yang pertama, isim mausul ialah isim yang mesti berhubung dengan silah atau a'id. Mesti berhubung. Ataupun kita kata satu isim yang perlu kepada silah dan a'id. Begitu juga. Tu ada silah dan a'id. Ada apa? Silah dan a'id. Satu isim yang ada silah dan a'id. Misal apa dia isim mausul? Misal dia allazi. Kalau mufrad lah. Kalau muzanna alladzani, allazina, allati, allati. Tu. Dan juga isim mausul adalah man. Man juga isim mausul. Dia panggil man mausuliyah. Ma isim mausul. Dia panggil ma mausuliyah. Tu. Ma kan ada banyak. Dulu kita kata ma ada ma istifham ingkari, ada yang istifham hakiki, ada yang mausul. Ini isim mausul lah. Ma isim mausul. Tu ma isim mausul dia panggil ma mausuliyah. Tu. Ya ada ma syartiyah, macam-macam lah. Kita kata dulu al-kalam huwa al-lafzul murakkab. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufid bil wad'i wa aqsamuhu thalathah, ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Bila ada makna, mesti dia ada terjemahan dia. Oh, ni ma mausuliyah. Ni ma syartiyah. Ni istifham inkari. Ni istifham hakiki. Dan sebagainya. Itu yang pertama. Kaedah yang kedua bagi isim mausul, silah dan a'id merupakan rukun tiap-tiap isim mausul. Silah dan a'id ialah rukun bagi tiap-tiap isim mausul. Bila sebut isim mausul, maka dia ada dua rukun, iaitu silah dan a'id. Apa dia? Silah dan a'id. Tulis dulu lah. Kita bahas lah silah apa dia, a'id apa dia. Silah dan a'id merupakan rukun bagi isim mausul.
Tetapi sebahagian aid boleh dihazafkan. Tu. Kita faham macam mana dia boleh hazaf tu. Okey, setiap bila kata isim mausul ada silah dan aid, dan aidnya boleh untuk dihazafkan dengan cara-cara tertentu yang akan kita sebut nanti. Itu yang kedua. Isim mausul yang ketiga ialah isim mausul yang ketiga pula. Kaedah yang ketiga ialah isim mausul terbahagi pada dua bahagian. Isim mausul terbahagi pada dua bahagian. Satu dia panggil isim mausul yang khas. Isim mausul yang khas. Dan yang kedua isim mausul mushtarak. Tu. Satu isim mausul khas, satu isim mausul mushtarak. Tu pembahagian isim mausul. Tu yang ketiga. Yang keempat, isim mausul khas tu lagu mana? Isim mausul khas ialah yang digunakan dengan sifat tertentu. Sama ada mufrad, muthanna, jamak, muzakkar atau muannas. Apa dia yang keempat? Isim mausul khas ialah yang digunakan dengan sifat tertentu. Apa dia sifat tertentu? Seperti mufrad dalam keadaan mufrad, muthanna, jamak, muzakkar atau muannas. Tu yang keempat. Lagu mana? Ada berapa isim mausul khas ni? Dia ada 6. 6 lah. Yang pertama allazi. Allazi biasa dah kita dengar. Allazi tu tempat penggunaan dia adalah mufrad yang muzakkar. Allazi. Allazi itu mufrad, lagi pula dia untuk muzakkar, bukan untuk muannas. Okey. Allazi khalaqa sab'a samawatin. Allazi ay Allahul ladzi. Kalau Allahul ladzi, allazi jadi sifat bagi Allah. Allah yang mencipta, ia Allah akan dunia dan langit. Contoh akan langit dan bumi. Tu allazi untuk mufrad muzakkar. Yang kedua allati. Allati itu untuk mufrad tapi muannas. Mufrad tapi muannas. Allati. Tu. Fatimatul lati. Bermula Fatimah yang. Contohlah. Allati jadi sifat bagi Fatimah. Jadi isim mausul ni tak semestinya jadi sifat. Sekali kita faham. Ni contoh je. Contoh nak bagi contoh yang mari. Fatimatul lati. Allati itu adalah sifat bagi Fatimah. Tak boleh. Fatimatul ladzi. Tak kena. Tu. Fatimatul ladzina. Tak kena lagi. Tu. Okay, tu yang kedua. Yang ketiga, alladzani. Alladzani. Itu kalau rafaq lah. Kalau nasab ataupun khafat, alladzaini. Dua orang. Untuk apa? Untuk musanna muzakkar. Untuk musanna muzakkar. Alladzani kalau rafaq, alladzaini dalam mansub ataupun khafat, itu untuk muannas yang muannas pula, muzakkar yang musanna. Dua orang dan dia itu muzakkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, allatani. Kalau mansub ataupun khafat, allataini. Allatani, allataini untuk musanna yang lagi pula muannas. Untuk musanna lagi pula muannas. Tu. Huma allatani ta'allamata. Contohlah. Tu. Apa nama tu? Huma. Kedua orang itu allatani yang keduanya. Kita bila kata huma allatani, kita faham dah huma situ huma muannas. Kalau huma alladzani, kita faham huma situ huma yang muzakkar. Tu. Okey? Sebab huma ada dua, satu muannas, satu muzakkar. Sah nak pakai huma untuk rujuk pada muzakkar yang dua orang boleh, muannas yang dua orang boleh. Tapi bila dia kait huma allatani, maka huma itu khusus kepada muannas sahaja. Huma alladzani khusus kepada muzakkar sahaja. Huma allatani khusus kepada muannas sahaja. Tu. Habis Tu yang keempat.
Yang kelima, alladzina. Alladzina itu jamak muzakkar. Itu untuk muzakkar lagi pula jamak. Sama ada jamak muzakkar salim atau jamak taksir, boleh laku. Alladzina humul ladzina amanu, mereka yang beriman, mereka itulah hum. Humul ladzina amanu, mereka yang beriman oleh mereka itu. Alladzina. Yang terakhir, allati. Allati. Tu. Dia ada panjang sikit. Allati. Tu untuk jamak yang muannas. Allati. Ataupun allai. Kalau nak eja allai tu, kalau allai tu, hamzah tu ada rumah dia. Bukan allai dia eja hamzah itu. Hamzah yang berada di dalam kotak rumah dia. Allai. Allati. Tu untuk jamak muannas. Okey. Tu. Contoh cari sendiri. Kita padukan dengan jamak muannas yang mana? Jamak muzakkar yang mana? Mufrad muannas lagu mana? Tu. Habis. Tu untuk silah, untuk isim mausul. Jadi isim mausul ada 6 je lah. Ada 6 sahaja. Tak macam isi isyarah macam semalam. Banyak juga isi isyarah 12. Tu. Ni 6 sebahagian pada isi isyarah. Habis. Itu kaedah yang keempat. Kaedah itu kaedah keempat untuk isim mausul khas. Kaedah yang kelima, isim mausul mushtarak. Lagu mana pula? Tu isim mausul mushtarak ialah yang digunakan dengan mana-mana sifat pun. Dengan mana-mana sifat pun. Apa maksudnya? Maksudnya kalau dia mufrad pun dia lagu tu lah. Kalau muthanna pun lagu tu lah. Dia tak berubah macam isim mausul khas. Kalau mufrad dia allazi. Kalau mufrad, kalau muthanna yang muzakkar alladzani. Kalau muannas yang muthanna allatani. Tu dia berubah. Tapi kalau isim mausul mushtarak ni, dia digunakan pada mana-mana sifat pun tanpa dia berubah sirah dia. Tetap lagu tu. Tu tetap lagu tu. Dan dia pula terbahagi kepada aqil dan ghairu aqil. Isim mausul mushtarak ini ialah boleh digunakan pada mana-mana sifat pun tanpa merubahkan sirah dia. Cara wazan dia lah tak berubah. Dan dia juga terbahagi pada aqil dengan ghairi aqil penggunaan dia. Kalau bagi yang aqil, bagi benda yang berakal, maka digunakan isim mausul man. Man. Bukan man istifham ni, man mausuliyah. Man mausuliyah pun ada. Jangan kata man di untuk istifham je. Man anta. Tu istifham. Man anta tu. Ni man lain. Man dalam ayat. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tu. Lah hadis kan. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man situ adalah man apa? Tu man bukan man istifham tu. Tu man mausul. Dia nak menyatakan. Tu. Dia ada silah dan aid dia. Ada silah dan aid dia. Saya kita ceritalah silah aid man tu macam mana. Bukan man anta itu untuk tanya. Kalau untuk tanya man untuk tanya dia panggil man istifham. Kalau man tu kita tak tengok tak ada tanda tanya pun. Tu mausul. Dan man juga ada man syartiyah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man syartiyah tu. Tu man syartiyah pula. Siapa-siapa yang mayuridillah, siapa-siapa yang berkehendak ia oleh Allah bihi padanya pada seseorang itu, padanya pada seseorang itu khairan, akan kebaikan. Yufaqihu jawab bagi man. Maka man tu man syartiyah. Man syartiyah pula. Sini kita nak bahas man mausuliyah. Man mausul. Dia panggil isim mausul yang mushtarak. Dan man ini digunakan bagi bagi benda yang aqil sahaja. Benda yang aqil sahaja. Macam tadilah. Contoh kita buat ayat lah. Man yuridillah, man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sekian contoh. Tapi man yu'minu billahi wal yawmil akhir pun itu man syartiyah juga tu. Tu man syartiyah juga. Sebab dia kata barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia sekian. Tu masih lagi syartiyah tu. Tu. Kalau man mausuliyah ni
Contoh man mausuliyah. Sebab bila kata man mausuliyah, dia mesti ada silah dan a'id dia. Contoh, huwa man ta'allama. Contoh, huwa man ta'allama. Huwa man ta'allama. Bermula dia itu man ta'allama. Siapa yang belajar ia oleh seseorang. Seseorang belajar ia oleh seseorang. Seseorang tu man. Kembali kepada man. Oh tu. Susah juga nak buat man apa nama ni? Man mausuliyah ni. Man mausuliyah ni payah juga. Tu. Kalau ma senang, kebanyakannya ma. Tu. Tu. Hum man ta'allamu. Tu. Hum man ta'allamu. Huma man ta'allama. Tu. Huma. Huwa man ta'allama. Hiya man ta'allamat. Tu. Mausuliyah tu. Mausuliyah tu. Huwa man ta'allama. Dialah yang man. Bermula dia itu yang siapa. Siapa kena pada huwa. Nak mentafsirkan man tu huwa tu siapa dia? Huwa tu siapa dia? Man ta'allama sekian-sekian. Seseorang itu ialah barang siapa yang belajar ia sekian. Ya, dia nak tafsir huwa tu. Tu. Kalau allazi senang sikit nampak. Allahul ladzi khalaqas samawati. Senang dah. Allah itu yang. Tu. Ni huwa man ta'allama. Dia yang siapa. Siapa tu? Siapa kembali pada huwa. Siapa tu? Siapa yang siapa tu? Huwa lah. Huwa yang ta'allama. Cuma dia bawa mari man silah. Man mausuliyah. Tu. Tu untuk aqil. Kalau ghairu aqil adalah isim mausul mushtaraknya ialah ma. Ma khusus bagi ghairi aqil. Ma untuk ghairu aqil. Tu. Ma untuk ghairu aqil. Itu. Habis. Wa ma 'indallahi khairun. Wa ma 'indallahi khairun. Dan barang yang indallah, yang di sisi Allah itu khairun, baik. Ma situ ma mausuliyah. Barang yang di sisi Allah itu baik. Wa ma indallahi khairun. Tu ma mausuliyah. Tu. Ma mausuliyah tu. Tu. Habis. Tu. Contoh kalau man tadi. Huwa man la na'budu illa iyyahu. Huwa man la na'budu illa iyyahu. Huwa, dia, bermula dia itu man. Man tu khabar. Tu. Huwa mubtada. Huwa man la na'budu illa iyyahu. Huwa, bermula dia. Dia siapa? Dia tu rujuk Allah lah. Huwa, dia siapa? Allah. Apa dia? Man la na'budu illa iyyahu. Iyyahu. Hu tu kembali pada man. Siapa man tu? Man tu huwa lah. Tu. Siapa huwa? Allah Ta'ala. Tu. Huwa man la na'budu illa iyyahu. Dia itu merupakan seseorang, siapa-siapa yang tidak disembahkan oleh kami, melainkan dia sahaja yang kami sembah. Siapa dia? Dia itu dia tu kembali kepada man. Man tu kembali kepada huwa. Wa man apa tadi? Huwa man la na'budu illa iyyahu. Huwa ay Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Khabar. Man la na'budu illa iyyahu. Tu. Siapa huwa tu? Iaitu siapa-siapa yang kami tidak sembah melainkan hanya dia. Dia mana? Dia merujuk pada man. Man merujuk pada huwa. Tu. Situ. Jadi isim mausul ada isim mausul khas, ada isim mausul mushtarak. Mushtarak bahagi dua, satu akil, ghairi akil. Kalau akil, man. Kalau yang ghairi akil, ma. Kalau isim mausul yang khas, yang tadi itulah 6 wazan tu. Dan isim mausul yang khas, sifat-sifat dia kalau berubah, maka sirah pun berubah dari sudut mufrad, muannas, jamak dan juga muzakkar, muannas. Dari sudut mufrad, muthanna, jamak dan muzakkar, muannas.
Kalau isim mushtarak, isim mausul mushtarak, walaupun dalam macam-macam sifat pun dia tidak berubah sirah. Tidak ada ma'u, tak ada. Ma tetap ma lah. Walaupun jamak silah dia dan sebagainya. Tetap ma dan tetap man. Tidak berubah jadi manu ke manna ke, tak ada. Habis, tu yang kelima. Kaedah yang keenam bagi isim mausul ialah silah. Nak bicara silah. Silatun. Apa itu silah? Silah ialah jumlah. Tu nak kena silah apa dia? Kita duk kabur silah aid. Ni kita nak hurai satu-satu. Kaedah yang keenam. Silah ialah jumlah ayat atau syibih jumlah. Syibih jumlah ayat yang zarah mazruf ataupun jar majrur lah. Kalau jumlah dia panggil min itlaqil jumlah in sarafa ila jumlah ismiyah wa jumlah fi'liyah. Idza utliqa al jumlah in sarafa ila jumlah ismiyah wa jumlah fi'liyah. Idza utliqa shibhu jumlah in sarafa ila jar majrur wa zaraf madruf. Tu. Okey. Jadi silah ialah jumlah atau syibih jumlah yang berhubung terus dengan isim mausul. Tu dia panggil silah. Silah ialah jumlah ataupun syibih jumlah yang berhubung terus dengan isim mausul. Isim mausul tadi itulah. Yang man, kalau man, ma, alladhi, alladhani, alladhina. Aduh. Allah. Itu pula. Semua pula. Tu. Silah ialah jumlah ataupun syibih jumlah yang berhubung terus dengan isim mausul. Tu. Yang berhubung terus dengan isim mausul. Contoh kita bagi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang macam tadi kita kata. Alladhi khalaqal. Contoh kita bagi. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Khalaqa tu. Alladhi khalaqal mauta. Khalaqal mauta tu jumlah fi'liyah. Mana dia punya silah dia? Silah bagi alladhi. Alladhi silah dia ialah khalaqa. Jumlah fi'liyah tu. Khalaqal mauta wal hayata. Alladhi. Kalau kita buat ayat lengkapnya, Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata. Khalaqa tu dia panggil silah. Tu. Dia adalah jumlah fi'liyah yang berhubung terus dengan isim mausul, iaitu alladhi. Tu jumlah fi'liyah. Yang kedua, kalau contoh syibih jumlah. Syibih jumlah macam tadilah. Kita buh ma mausuliyah. Wa ma indallahi khairun. Tu. Wa ma indallahi khairun. Indallah adalah apa dia? Jumlah apa? Jumlah syibih jumlah yang zaraf mazruf. Indallah. Zaraf mazruf contohnya. Maka dia adalah silah bagi ma. Dia panggil dia adalah silah bagi ma. Bukan i'rab silah. Bukan i'rab silah ni. Ini nak bagi tahu bahawasanya kalau itlaq isim mausul mesti ada silah dan aid dia. Dan kita kena cari mana silah dan aidnya. Tu. Jadi silah di sini adalah jumlah atau syibih jumlah yang berhubung dengan isim mausul. Tu dia panggil silah. Tu kita bagi contoh. Tu contoh untuk jumlah dan syibih jumlah. Buatlah jumlah ismiyah pula. Tu jumlah ismiyah pula buat. Tu. Habis. Tu untuk silah. Kaedah yang ketujuh bagi isim mausul. Aid. Nak bahas aid pula. Aid, apa aid? Ialah isim dhamir ghaib. Ialah isim dhamir ghaib. Isim dhamir ghaib ni sama ada dia marfu' ke, dia mansub ke, dia majrur ke, dhamir munfasil ke, muttasil ke, bariz ke, mustati ke, masuklah ke.
Tu a'id. A'id ialah isim dhamir ghaib. Sabar dulu. Isim dhamir apa? Sama ada mansub, majrur, marfu', sama ada muttasil, mustatir, baris dan sebagainya. Isim dhamir ghaib. Isim dhamir yang tadi tu yang ghaib, yang terkandung dalam silah. Yang terkandung dalam silah. Tu. Silah tadi itulah. Sama ada dia itu sibih jumlah ataupun jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Okey? Jadi isim dhamir sama ada isim dhamir marfu' ke mansub ke khafat ke mustatir ke baris ke zahir ke sebagainya yang terkandung tapi ghaib, yang terkandung dalam silah. Dan juga sah untuk merujukkan kepada isim mausul. Dia macam marji' dhamir lah. Sebab tu kalau kita tak belajar marji' dhamir, tak boleh dah isim mausul ni. Tak belajar marji' dhamir terus kepada isim mausul tak jadi. Tu. Sebab isim mausul dia ada silah dan a'id. A'id ni lebih kurang macam marji' dhamir lah. Dia lebih kurang macam marji' dhamir. Cuma dia marji' kepada isim mausul. Tu ya. Tu ya beza dia. Dan istilah pun dia guna lain. Dia tak guna marji' mausul, tak ada. Dia guna a'id. Tu ya istilah dia. Istilah dia. Tu. Jadi a'id ialah isim dhamir sama ada mustatir, baris, munfasil, marfu', makhfud, mansub yang ghaib terkandung dalam silah dan sah untuk merujukkan kepada isim mausul. Contoh. Kita buat contoh apa dia? Dhamir rafa' mustatir contohnya. Dhamir rafa' mustatir. Allazi khalaqal mauta. Ayat tadi ya? Buat ayat tadi ya. Allazi khalaqal mauta. Khalaqa kita kata adalah silah bagi allazi. Mana a'idnya? A'id ialah isim dhamir yang ghaib dalam jumlah fi'liyah yang sah untuk kembali kepada mausul dia. Mana? Khalaqa ay khalaqa. Khalaqa mana fa'il dia? Fa'il dia adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir itulah a'id bagi allazi. Dhamir mustatir itulah a'id bagi allazi. Mana tahu? Sebab khalaqa huwa. Khalaqa tu atas wazan huwa khalaqa. Huwa tu adalah mufrad lagi pula muzakkar. Allazi tu mufrad lagi pula muzakkar. Maka dia adalah a'id kepada allazi. Khalaqa tu silah. Huwa pada dhamir mustatir khalaqa itu adalah a'id. Tu. Tu dhamir rafa' mustatir. Contoh dhamir rafa' bariz. Dhamir rafa' bariz pula. Contoh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Contoh. Yarfa'illahu. Mengangkat oleh Allah Ta'ala. Alladhina amanu minkum. Alladhina amanu minkum. Alladhina amanu minkum. Amanu minkum adalah jumlah fi'liyah. Mana silahnya bagi alladhina? Silah dia adalah amanu. Mana a'id bagi alladhina? Adalah wawul jamaah yang ada pada amanu. Tu dhamir bariz. Waw tu kembali kepada alladhina. Mutabaqah tak? Mutabaqah. Sebab alladhina adalah jamak yang muzakkar. Dan wawul jamaah juga adalah jamak muzakkar. Maka itulah a'id dia. Silah dia adalah amanu. Amanu. Itu. Jadi waw dalam amanu itu adalah a'id dia. Silah dia adalah amanu. Itu dhamir rafa' baris. Contoh lagi, dhamir rafa' munfasil. Dhamir rafa' munfasil pula. Lagu mana? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Contoh ayat Quran lah. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina dan yang mereka itu yang alladzina hum yang mereka itu lizzakati pada zakat itu fa'iluna buat ia oleh mereka itu, yakni mereka tunaikan zakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Okey, alladzina. Lepas alladzina apa dia? Hum lizzakati fa'ilun. Itu adalah jumlah ismiyah. Hum mubtada. Lizzakati fa'ilun.
fa'ilun adalah mubtada muakhar tsanin. Faham tu? Tak faham tu? Lagi sekali. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Okey. Kita buang alladzina kita buang sat. Hum lizzakati fa'ilun. Okey. Jadi hum tu mubtada. Hum tu mubtada, kan? Lizzakati fa'ilun. Kita kata dah dulu, fa'ilun tu sepatutnya dia itu mubtada sanin, tapi disebabkan dia nakirah dia duduk belakang. Jadi mubtada muakhar sanin. Jadi mubtada muakhar lah, nak kata mubtada muakhar tak salah, bukan sanin, silap. Mubtada muakhar, dan lizzakati adalah jumlah apa dia? Jumlah jar majrur yang itu khabar muqaddam. Tu betul lah. Mubtada muakhar fa'ilun lizzakati khabar muqaddam. Jadi khabar muqaddam dengan mubtada muakhar kan? Dia itu adalah khabar bagi hum. Tu. Dia itu adalah khabar bagi hum. Jumlah tu. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Hum lizzakati fa'ilun adalah jumlah ismiyah. Maka bila kata jumlah ismiyah mesti ada mubtada dan khabar. Hum tu khabar. Hum tu mubtada. Kemudian lizzakati fa'ilun. Fa'ilun ada mubtada ni. Sepatutnya apa dia? Sepatutnya humul fa'iluna lizzakati. Sepatut itu. Tapi al-fa'ilun dia tak ada alif lam. Maka dia jadi nakirah. Dia kena belakangkan, dia kena belakangkan mubtada dan dia kena kedepankan jar majrur. Maka dia jadi lizzakati fa'ilun. Fa'ilun tu mubtada muakhar. Lizzakati itu adalah khabar muqaddam. Dan jumlah khabar muqaddam dengan mubtada muakhar adalah khabar kepada hum. Faham tu? Dah ulang banyak kali tu. Dulu dah lepas dah mubtada muakhar apa dia. Khabar muqaddam apa dia. Sepatutnya tahu dah. Tu. Jadi, ilah dah. Silah bagi alladzina di sini apa dia? Silah dia. Silah bagi di sini. Silah bagi di sini apa dia? Contohnya, apa dia? Alladzina hum lizzakati fa'ilun. Hum lizzakati fa'ilun. Jumlah dia adalah hum lizzakati fa'ilun. Itu silah dia. Aik dia adalah hum. Sebab apa? Sebab alladzina. Tu. Alladzina. Dah. Alladzina itu adalah jamak muzakkar. Hum jamak muzakkar tak? Hum jamak muzakkar. Maka itu adalah aid dia. Silah dia adalah ayat jumlah ismiyah tersebut. Tu. Tu untuk contoh dhamir rafa' munfasil. Sebab hum tu dhamir rafa' yang munfasil. Okey. Habis. Lepas tu. Okey. Sekarang contoh untuk apa dia? Dhamir nasab muttasil. Dhamir nasab muttasil. Macam mana dhamir nasab muttasil? Contoh kita buat ayat huwa man nahmaduhu wa na'buduhu. Huwa man na'buduhu. Huwa man nahmaduhu wa na'buduhu. Nahmaduhu wa na'buduhu. Okey. Huwa bermula dia. Huwa tu kita tahu dah mubtada. Bermula dia itu siapa? Man khabar. Man tu khabar bagi huwa. Man nahmaduhu. Man tu man mausuliyah selepas man nahmaduhu. Dia itu adalah jumlah fi'li. Jumlah fi'liyah nahmaduhu. Hu. Mana aik bagi alladhi? Mana aik bagi man? Silap. Mana aik bagi man? Aik bagi man ialah hu pada nahmaduhu. Bermula dia itu yang bermula dia itu yang siapa memuji ia oleh kami akan siapa yang siapa tu? Siapa yang man tu? Man tu huwa. Tu. Bila kata man tu huwa maknanya man man mausuliyah di situ adalah mufrad yang muzakkar. Maka kena cari aid yang mufrad muzakkar juga. Nahmaduhu. Nak kata dhamir mustatir bagi nahmadu. Tak boleh. Sebab dhamir mustatir bagi nahmadu adalah nahnu. Nahnu boleh aid kepada alladzina. Boleh aid kepada alladzi ke? Kepada man ke? Tak boleh. Sebab man tu rujuk pada huwa. Huwa tu adalah muzakkar yang mufrad. Maka yang boleh aid yang sesuai apa dia?
hu pada nahmaduhu. Maka dia panggil dhamir nasak muttasil. Dhamir nasak. Sebab apa nasak? Sebab nahmaduhu, hu tu i'rab maf'ulun bih. Sebab tu kita kata dia ada kait belaka. Kalau main episod ni, dia tak belajar episod lepas dengan harap boleh faham. Tu payah ni, si mausul ni. Tu payah tu. Awak pula hu tu dhamir nasak. Iyalah dah maf'ulun bih. Dia panggil dhamir nasak muttasil. Sebab apa muttasil? Bersambung. Tu. Kalau dia munfasil, hu tu akan jadi huwa. Dia tak akan jadi hu. Payah itu. Tu. Tu. Jadi hu tu adalah a'id yang sesuai kepada man. Itu contoh dhamir nasak muttasil. Dhamir nasak munfasil. Macam mana pula? Faham tak dhamir nasak munfasil datang apa? Boleh tahu tak? Kalau tak tengok balik, boleh tahu? Dhamir nasak muttasil, munfasil, pisah. Kalau dhamir rafa' munfasil, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, hunna sampai ke habis tu. Kalau isim dhamir nasak munfasil, iyahu, iyahuma, iyahum, iyahuma, iyahunna, iya sampai habis. Itu dia panggil dhamir nasak munfasil. Maka kalau nak buat contoh dari sudut ni, nak bagi contoh dhamir nasak munfasil macam mana? Contoh, huwa man la na'budu illa iyyah. Contoh. Huwa, bermula dia. Huwa tu mubtada. Man tu khabar. Bermula dia ialah yang siapa mana? La na'budu, siapa yang kami tidak sembah, yang tidak sembah oleh kami, illa melainkan iyahu. Iyahu itu adalah tempat bagi maf'ulun bih kepada na'budu. Sebab na'budu adalah apa? Apa nama tu? Fa'il muta'addi, perlu pada maf'ulun bih. Na'budu. Bukan na'budu. Na'budu tu makan. Tu. Na'budu, menyembah oleh kami, melainkan siapa? Iyahu. Iyahu tu, hu pada iya itu adalah a'id bagi man. A'id bagi man. Sebab apa? Sebab man itu adalah kembali pada huwa. Huwa maknanya apa? Maknanya ialah mufrad yang muzakkar. Huwa man la na'budu illa iyyahu. Iyyahu tu adalah dhamir nasak. Tempat dia maf'ulun bih bagi na'budu. Tak boleh i'rab mustathna sebab dia adalah jumlah yang naqis. Kalau tu tak masuk lagi istisna tu. Tapi sepatutnya kena tahulah tu ia adalah jumlah naqis. Kalau sebelum illa itu jumlah dia tam, maka baru boleh i'rab mustathna. Berapa kali dah ulang ni? Tak tahu berapa kali dah. Berapa kali dah ulang. Kalau selepas illa itu ada sebelum illa itu tak cukup ayat, tak cukup lagi jumlah yang tam. Tiba-tiba dia ada selepas illa baru cukup jumlah tam itu. Maka selepas illa tidak di-i'rab sebagai mustathna, dia di-i'rab sebagai tempat yang sepatutnya dia di-i'rabkan. Kalau maf'ulun bih, maf'ulun bih. Kalau fa'il, fa'il. Tu. Tu nanti akan datanglah bab mustathna. Nak bagi tahu di sini iyahu. Huwa man la na'budu. Lepas man apa? La na'budu. Jumlah fi'liyah. Itu adalah silah bagi man. Mana a'id dia? Carilah a'id isim dhamir yang sesuai dengan isim mausul dia, iaitu man. Siapa man? Huwa. Maka kita kena cari manakah isim dhamir yang mufrad muzakkar. Na'budu ke? Tak boleh sebab na'budu nahnu. Dhamir dhamir baris dia adalah nun tu. Nahnu tu merujuk pada nahnu. Nahnu boleh tak a'id kepada huwa? Tak boleh, tak sesuai. Maka kena cari yang a'id dia adalah sesuai dengan huwa. Apa dia? Hu. Hu sesuai lah. Maka hu di situ adalah dia panggil a'id. Bukan hu sajalah, dia panggil iyahu tu lah. Iyahu itu adalah a'id bagi apa nama tadi? Man. Huwa man la na'budu illa iyyahu. Habis. Tu dhamir nasak munfasil. Bila nak habis ni? Tu Contoh bagi dhamir khafat pula. Marfu' dah habis dah. Masuk habis dah. Dhamir khafat pun ada. Tu. Contoh. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Tu. Apa nama tu? Apa nama tadi?
Allazi. Ini contoh bagi dhamir khafat. Allazi hum fihi mukhtalifun. Allazi isim mausul. Kena cari silah dan a'id. Hum fihi mukhtalifun. Itu jumlah ismiyah dah tu. Hum adalah mubtada. Fihi mukhtalifun. Mukhtalifun mubtada muakhar. Fihi jumlah khabar muqaddam. Jumlah khabar muqaddam dan mubtada muakhar adalah khabar bagi hum. Faham tak tu? Allazi hum fihi mukhtalifun. Kalau kita buang allazi, jadi hum fihi mukhtalifun. Fihi mukhtalifun adalah jumlah ismiyah yang menjadi khabar kepada hum. Boleh faham tak tu? Tu. Kemudian kalau kita masuk ke allazi hum fihi mukhtalifun. Mana silah allazi? Mana silah dia? Silah dia adalah jumlah ismiyah tu. Silah dia adalah jumlah ismiyah tu. Kemudian a'id dia mana? A'id bagi allazi. Hum ke? Hum tak sesuai. Hum fihi mukhtalifun. Fihi. Hi sesuai pada allazi. Sebab allazi mufrad dan muzakkar. Hi pun adalah mufrad dan muzakkar. Kalau hum dia tak sesuai sebagai a'id. Sebab dia itu adalah jamak lagi muzakkar. Maka tak boleh. Maka hi adalah a'id bagi allazi. Tu allazi. Maka a'id bagi allazi adalah apa di situ? Dhamir yang khafat. Fihi. Hi itu i'rab sebagai isim ba'da harfu jar. Maka dia khafat. Dia panggil dhamir yang khafat. Tu. Maka hi di situ adalah a'id bagi allazi. Faham tak tu? Tu ketiga lah. Habis. Jadi itulah contoh kiah ke lain. Dan allazi ni jangan kita ingat allazi ni, allazi ataupun isim mausul ni ataupun allazi lah khususnya. Allazi ni mesti sifat jangan. Jangan kita fikirlah letak allazi mesti sifat. Jangan. Dia tak semestinya sifat. Dia jadi mudhaf ilaih boleh. Contoh dia, contoh dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Tengok. Siratal ladzina. Alladzina mudhafu ilaih. Sebab apa? Sebab apa tak sifat pada sirata? Sirata tu satu mufrad. Lepas mufrad alladzina. Alladzina tu adalah jamak yang muzakkar. Mana boleh menjadi sifat kepada sirata, iaitu sirata tu mufrad muzakkar. Kita dah belajar dulu sifat. Tabi' dengan matbu' masih sama. Kalau jamak, mufrad. Ni sirata, siratun tu adalah mufrad. Lagi pula muzakkar. Alladzina itu adalah isim mausul yang jamak muzakkar. Maka dia tidak boleh jadi sifat. Maka dia hanya boleh jadi mudhafu ilaih kepada sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata. Sirata. Jalan mana? Jalan yang mereka itu. Jalan mana? Jalan yang mereka itu. Alladzina an'amta alaihim. Yang mereka itu engkau beri nikmat, wahai Allah Ta'ala. Tu. Alladzina ialah, kalau nak jadikan dia sifat bagi mausuf yang mahdhuf. Taqdiruhu as-salihin ke apa? Ikutlah. Siratas salihin. Ikutlah, tak tahulah. Tu. Siratal ladzina ay siratas salihin alladzina an'amta. Ikutlah kalau nak takdir. Kalau nak jadikan dia alladzina itu adalah sifat, dia sifat bagi yang mausuf yang mahdhuf. Dia tidak boleh jadi sifat kepada sirata, tak boleh. Kalau nak nisbah kepada sirata adalah mudhaf dia, alladzina adalah mudhafu ilaih dia. Mudhafu ilaih dia. Siratal ladzina ay siratas salihin alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ila akhirih. Tu. Peluh juga isim mausul ni. Habis. Tu kaedah yang ke-7. Okey. Kaedah yang ke-8. Tadi kita sebut dah silah, ada macam mana, a'id lagu mana. Kaedah ke-8 pula, dia adalah hazaf a'id itu harus. Ada? Yang ke-8, hazaf. Potong. Hazaf a'id itu harus. Boleh. Antaranya mana yang diharuskan untuk hazaf? Antaranya mana yang diharuskan untuk hazaf a'id? 3. Bukan semesti 3 ni, tapi antara. Dipanggil antara. Nak lebih lagi, kitab mutawalat lah. Kitab mutawalat.
Apa tu? Kalau isim mausul tu selepas haraf jar, dia jadi majrur ke ustaz? Jadi majrur? Ikut lah. Jadi majrur. Boleh jadi majrur. Contoh apa ayat? Kena buat contoh ayat lah. Tak mari pula kalau contoh ayat. Boleh, tak ada masalah. Jadi isim mausul, isim ba'da harfun jar. Betul? Sebab dia itu isim. Alladzina tu tak isim. Isim ba'da harfun jar. Yang tak bolehnya adalah fi'il. Fi'il tak boleh lah. Fi fa'ala tak boleh. Mana boleh? Kita dah belajar dulu matan dulu. Walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal kha'a wal jazmu wala khafdha fiha. Tak boleh khafat selama-lamanya. Bila kata tak boleh khafat, maknanya apa? Maknanya fi'il tidak boleh diidhafatkan dan fi'il tidak boleh terima haraf jar. Tu. Selain daripada tu, boleh. Apa dia? Isim sajalah. Apa-apa jenis isim? Boleh. Fi man sekian-sekian. Man tu isim ba'da harfun jar. Fil ladzina, contohlah. Fil ladzina, alladzina isim ba'da harfun jar. Tu. Jadi alladzi kena set dalam kepala otak. Alladzina itu tidak semestinya jadi sifat. Boleh jadi macam-macam. Tapi ghalibnya sifat lah. Tapi tak semestinya juga. Tu ya. Takut kita set dalam kepala otak. Alladzi mesti sifat. Alladzi mesti sifat. Tak. Jangan gitu. Apa tadi? Yang ke-8. Yang ke-8, hazaf a'id itu harus. Dan antara tempat yang diharuskan a'id, hazaf a'id adalah 3. Yang pertama, dia itu di tempat maf'ulun bih. Dia itu tempat maf'ulun bih. Tu. Dia itu adalah tempat maf'ulun bih. Okey, yang pertama dihazafkan. Harus untuk hazaf a'id, maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Apa nama tadi? Maf'ulun bih. Misalnya, hadhihi. Contohnya, hadhihi hiya darul lati. Hadhihi bermula ini hiya. Hiya itu adalah khabar lah. Ataupun betul ke khabar? Hadhihi hiya. Kalau hiya tu jadi dhamir faslin boleh. Mubtada sanin lah hiya tu. Okey. Hadhihi hiya darul lati uhibbu. Macam tu. Okey. Hadhihi bermula ini, hiya adalah ia hadhihi. Hiya tu adalah dhamiru faslin lah. Kalau i'rab dhamiru faslin atau mubtada tsani. Hiya apa? Ad-daru. Ialah rumah. Rumah mana? Allati. Hiya darul lati uhibbuha. Uhibbuha. Ad-darul lati uhibbuha. Ad-daru tu sah jadi muannas. Sah jadi muannas. Sebab dulu kita kata muannas, ada yang muannas tu sebab muannas sima'i. Berkemungkinan ad-daru adalah muannas sima'i. Orang Arab panggilkan dia sebagai muannas. Boleh jadilah. Boleh jadi. Sebab apa ad-daru muannas? Sebab tak ada pun tanda-tanda muannas. Ada antaranya sima'i. Mungkin ad-daru tu salah satunya adalah muannas disebabkan sima'i. Tu kita kena cek balik lah. Kena cek qamus dan sebagainya. Kata orang Arab. Jadi contohnya, hadhihi hiya darul lati uhibbu. Okey, allati itu isim mausul. Selepas isim mausul apa dia? Uhibbu. Uhibbu apa dia? Jumlah fi'liyah itu adalah silah dia. Silah bagi allati. Kemudian kita cari pula yang sesuai jadi a'id bagi allati. Allati uhibbu. Uhibbu adalah dhamir mustatir. Kalau kita nak kata, dhamir mustatir kot. Ialah a'id bagi allati. Dhamir mustatir apa dia? Bagi uhibbu, ana uhibbu. Ana allati. Macam tak kena ya. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa tak kena? Sebab dulu huwa. Dulu huwa apa dia? Sekejap. Hadhihi hiya darul lati uhibbu. Kita nak kata dhamir mustatir uhibbu sebagai a'id bagi allati tak kena. Tak kena. Tu. Tidak kena. Sebab tidak ada tanda-tanda muannah pun. Tanda-tanda muannah pun sebab kita tidak ada tanda-tanda menyebabkan kata ana di situ adalah merujuk pada ana muannats. Maka a'id dia adalah mahdzuf. Contoh sekali lagi.
Hadhihi hiya dar. Hadhihi ini. Hadhihi menunjuk apa dia? Hadhihi itu adalah mufrad yang mufrad yang muannas lagi pula qarib. Betul? Dulu semalam. Malam yang baru. Lupa tak tahu. Mufrad muannas yang lagi pula qarib, dekat. Hadhihi hiya ad-darul lati uhibbu. Ad-darul lati. Al-lati itu kembali kepada ad-dar. Ad-dar tu adakah ana? Tak. Ad-dar tu sepatutnya rojok dia adalah hiya. Tengok. Sebab tu kita hiya daru allati. Sebab apa allati? Dia guna mufrad muannas. Sebab allati merujuk kepada ad-dar. Ad-dar itu merujuk dhamir kepada hiya. Adakah hiya jadi maka hiya tu bukan ana. Hiya tu bukan ana. Jadi ayat dia hadhihi hiya darul lati uhibbu. Uhibbu tu ai ana uhibbu. Adakah dhamir mustatir ana sebagai aid bagi allati? Tak boleh, tak sesuai. Dah lagu mana tak ada ni? Maka kita kata hadza. Bila hadza takdir lagu mana? Hadhihi hiya darul lati uhibbuha. Sebab apa? Sebab aid bagi alati. Alati tu dia mufrad yang muannas. Maka kita kena datangkan dhamir yang mufrad muannas. Uhibbu ai uhibbuha. Tu. Tu kalau kita baca kitab sekarang tak nampak lah. Sebab apa? Sebab kita buat contoh ayat. Kalau dalam kitab mana lah. Kalau mengaji dengan tok guru yang jenis rojok dhamir dan sebagainya, silah aid dia main semua. Nampaklah. Nampaklah dia. Tu. Okey, nampaklah dia. Sekarang tak nampak lagi. Tu. Kita kata aid itu mesti dia itu mutabaqah dengan isim mausul. Kalau isim mausul dia mufrad muannas, maka aidnya pun mufrad muannas. Tu. Okey. Kalau tak jumpa aid yang mufrad muannas yang mutabaqah dengan aidnya, maka dia itu hazaf. Sekarang kita bagi kaedah silah dengan aid. Sabar dulu. Tu. Habis. Tu yang ke-7. Berapa dah ni? Ke-8 ni? Ke-8. Okey. Ke-8 hazaf aid. Antaranya maf'ulun bih, berada di tempat maf'ulun bih. Uhibbuha. Uhibbu fi'il. Ana tu dhamir mustatir ana, takdiruhu ana. Ha tu adalah maf'ulun bih, tapi ha tu dibuang. Itu adalah aid bagi allati. Habis tu yang pertama. Lagi tempat yang kedua bagi hadzaf aid di tempat majrur. Tu. Contoh apa dia? Wa yashrabu mimma tashrabuna. Wa yashrabu dan minum ia seorang mimma daripada barang. Mausuliyah. Ma tu i'rab isim ba'da harfun jar. Saya tadi baru tanya kan. Yashrabu mimma asalnya min dengan ma. Bila gabung dia ada sabdu mimma. Jadi ma tu isim ba'da harfun jar. Ma tashrabuna. Yashrabu mimma tashrabuna. Meminum ia oleh seseorang daripada barang. Barang mana? Barang tu terkenal kepada minuman tu lah. Minuman yang tashrabuna, yang diminum oleh mereka, yang minum ia oleh mereka itu. Maka selepas ma itu dia tashrabun. Tashrabuna itu adalah fi'liyah, jumlah fi'liyah, maka dia adalah silah bagi ma. Silah bagi ma. Okey tu. Yashrabu mimma yashrabu wa yashrabu mimma tashrabuna. Wa yashrabu mimma tashrabuna. Okey. Mana aid dia? Aid dia dihazafkan. Sebab apa? Kalau kita kata tashrabuna, dia punya aid dia adalah jamak kot. Tu. Adalah jamak kot. Jamak dia ada dia. Dhamir baris bagi waw tu. Tashrabun. Waw tu adalah aid bagi ma. Boleh tak itu? Tak kena. Tu. Tak kena.
Tu. Sebab apa? Sebab barang tu, mimma, barang tu itu merujuk pada yashrabu. Huwa yashrabu. Huwa yashrabu. Tu. Huwa yashrabu mimma tashrabuna. Ma tu bukan merujuk kepada suatu benda yang ramai. Dia menunjukkan kepada satu benda sahaja. Satu benda. Minum ia daripada barang yang meminum ia oleh mereka itu. Tashrabu wa yashrabu mimma tashrabu. Dan minum ia oleh seorang daripada barang yang meminum ia oleh mereka itu. Maknanya apa? Maknanya tempat minum tu satu ya, bukan ramai. Tu. Tempat minum tu satu ya, bukan ramai. Maka adakah dhamir mustatir waul jamaah itu bukan, dhamir baris bagi waul jamaah itu aib bagi ma? Tak kena. Sebab apa? Sebab yashrabuna itu ta'alluq dia dengan min. Satu. Ni banyak benda ni, banyak benda. Banyak benda. Yashrabu mimma tashrabun. Yashrabu yang pertama ta'alluq dah dengan min. Ta'alluq dah dengan min. Min apa? Mimma yashrabun. Ta'alluq dah. Minum daripada. Kemudian yashrabuna. Yashrabuna tak ada ta'alluq min. Maka ta'alluq dia adalah mahdhuf. Ta'alluq dia mahdhuf. Taqdiruhu min. Daripada nya mana? Nya barang. Tu. Nya barang. Minum ia oleh seseorang daripada barang yang meminum ia oleh mereka itu. Daripada ma. Tu. Jadi minhu itu adalah majrur. Dia punya aid dia adalah hu. Yang pada majrur yang mahdhuf itu kembali kepada alladhi. Kembali kepada ma. Yashrabu mimma tashrabuna. Yashrabu min. Tashrabuna tak ada min pula. Maka kena takdir sebab dia adalah hadzah. Dia adalah hadzah. Maka itu adalah aid dia. Aid dia mahdhuf kerana di dalam tempat majrur. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, hadzah aid. Hadzah aid yang ketiga. Hadzah aid yang ketiga apa dia? Antaranya. Ialah mubtada yang silah berbentuk syibih jumlah. Mubtada yang silah. Mubtada itu menjadi silah. Mubtada itu menjadi silah kepada isim mausul. Tapi berbentuk syibih jumlah. Mubtada yang silah, yang menjadi silah berbentuk syibih jumlah. Contoh. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. Ma tu ma mausuliyah dia panggil. Dan barang yang di sisi Allah Ta'ala itu tinggal. Baqin. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. Okey, ma kita kata ma mausuliyah. Indallahi baqin. Indallahi baqin adalah jumlah ismiyah. Indallah itu adalah dharaf mazruf. Baqin itu mubtada muakhar. Jumlah dharaf mazruf adalah khabar muqaddam. Ada apa? Khabar muqaddam. Wa ma indallahi baqin. Jadi kita nak rojok dhamir. Rojok dhamir dah. Dia panggil rojok aid. Nak rojok aid kepada ma. Mana? Wa ma indallahi baqin. Indallah baqin. Ada ke dhamir mustatir di situ? Tak ada. Boleh jadi indallah baqin tu dhamir mustatir? Tak ada sebab semua isim lah ke? Semua isim lah ke? Tak ada. Dah lagu mana? Dia hazah. Dia hazah tu. Wa ma indallahi baqin. Hazah. Kita kata tadi dia menjadi silah kepada ma tu yang dia itu adalah berbentuk syibih jumlah. Dia mubtada, kena ada mubtada. Mana? Wa ma indallahi baqin, yakni wa ma huwa indallahi baqin. Tu. Wa ma huwa indallahi baqin. Indallahi baqin adalah jumlah ismiyah yang menjadi khabar kepada mubtada yang mahdhuf taqdiruhu huwa. Huwa itu
adalah aid bagi ma. Oh, tu. Sebab dia sahajalah yang merupakan isim dhamir yang boleh menjadi aid kepada ma. Kemudian jumlah ismiyah itu adalah dia punya silah. Silah bagi apa nama? Ma. Ma indallahi baqin. Ay, ma huwa indallahi baqin. Indallahi baqin. Nampak macam jumlah ismiyah betul dah. Bila tambah huwa indallahi baqin, indallahi baqin adalah khabar, jumlah khabar kepada mubtada yang mahdhuf, taqdiruhu huwa. Taqdiruhu huwa. Huwa tu aid bagi ma. Tu. Jadi itu antara tempat-tempat yang dihadahkan aidnya, kena takdir sendiri bersesuaian dengan isim mausul dia dan keadaan tertentu. Habis. Tu kaedah yang ke-8. Oh, penat tak habis ni. Gila nak habis ni. Kaedah isim makrifah lagi. Habis. Yang ke-9, kaedah yang ke-9. Isim mausul yang sah dijadikan na'at ialah isim mausul khas sahaja. Ini satu lagi. Isim mausul yang boleh dijadikan na'at ialah isim mausul khas sahaja. Isim mausul mushtarak tak boleh. Isim mausul mushtarak man dengan ma tu tak boleh. Jadi tak boleh jadi sifat, tak boleh jadi na'at. Yang boleh jadi na'at ialah isim mausul yang khas sahaja. Alladhi. Alladhi. Okey? Nah, tu kaedah ke-9. Yang ke-10, kaedah yang ke-10. Tu. Cara terjemahan bagi isim mausul yang khas, terjemahan dia ialah terjemahan bagi isim mausul khas alladhi, alladhina itu, terjemahan dia ialah ialah. Ialah tu lah terjemahan dia. Kalau isim mausul mushtarak pula bagi yang aqil man tu, terjemah dia siapa ataupun mereka yang. Siapa yang. Kalau bagi ghairu aqil, barang yang. Benda yang. Lagi tak jauh kan banyak. Barang yang sekian. Tu dia panggil barang apa? Ma mausuliyah. Barang yang sekian. Tu. Kita jauhi banyak. Tu terjemahan bagi isim mausul. Habis. Tu kaedah apa? Kaedah isim mausul je baru. Sekarang ni kaedah cari silah aid. Kaedah cari silah dan aid. Yang pertama, mulakan dengan cari silah. Cari silah dulu. Tu. Dah ada dah alladhi? Ada dah. Maka cari yang pertama silah dulu. Tu kaedah pertama. Mulakan dengan cari silah. Yang kedua, setiap jumlah atau syibih jumlah yang selepas isim mausul, itulah silahnya. Tu. Senang silah ni. Silah senang. Setiap benda yang selepasnya itu adalah, selepas isim mausul adalah jumlah atau jumlah syibih jumlah, maka dia adalah aid dia. Dia adalah silah dia. Lepas dia jumpa silah, kena cari aid pula. Tu. Tak apalah. Tu dulu lah, nanti lah. Tu kaedah kedua. Kaedah ketiga. Kaedah ketiga. Kalau silah itu syibih jumlah, maka aidnya ditakdirkan dengan yang sesuai kepada isim mausul itu. Kalau silah, dan tadi kita bagi contoh dia tadi. Kita bagi contoh apa nama tu? Wa ma indallahi baqin. Selepas huruf mausul, selepas isim mausul tu, syibih jumlah jadi silah dia. Maka kalau silah itu syibih jumlah, aid bagi isim mausul tu kena takdirkan sesuai kepada isim mausul. Macam tadilah. Wa ma indallahi baqin. Wa ma huwa indallahi baqin. Tu. Kena takdir jumlah yang sesuai. Habis. Wa ma indallahi khairun. Indallahi khairun. Wa ma huwa indallahi khairun. Kena takdir. Kalau
lepas isim mausul adalah syibih jumlah, mesti takdir aid. Kena tambahlah yang bersesuaian. Kalau huwa, huwa. Kalau hiya, hiya. Tu yang ketiga. Kaedah keempat. Kalau silah itu ialah jumlah, sama ada ismiyah ataupun fi'liyah. Bila sebut jumlah, tak payah sebutlah ismiyah ke fi'liyah ni. Tak payah sebut. Bila kata jumlah, ia terkena kepada ismiyah dan fi'liyah. Maka kalau silah itu ialah jumlah, maka kena tengok isim dhamir dalam jumlah itu yang bermutabaqah, yang sesuai dengan isim mausul. Dari sudut mufrad dengan muzakkar. Mufrad ke, mu'annas muthanna ke, jamak. Mu'annas ke, muzakkar. Kena mutabaqah. Kalau dia itu lepas isim mausul adalah silah dia itu adalah jumlah. Sama ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Maka kena cari dhamir yang bersesuaian dengan isim mausul dari sudut iaitu musanna, jamak atau mufrad, dan dari sudut muzakkar atau mu'annas. Habis. Tu yang keempat. Cari sendirilah. Dia punya contoh tu buat sendiri. Yang kelima. Kita suruh cari yang mutabaqah dengan isim mausul. Tiba-tiba isim dhamir yang lepas isim mausul itu semuanya isim mausul. Kalau isim dhamir yang selepas isim mausul tu banyak. Dan semuanya itu boleh rujuk belaka, boleh jadi aib belaka kepada isim mausul itu. Maka lagu mana? Maka semua dhamir tersebut sah nak jadi aib kepada isim mausul. Semua sah belaka. Tu. Semua sah belaka. Semua sah belaka nak jadi aib. Contoh dia. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Asra fi'il madhi. Fi'il mudhari', fi'il madhi, mana fa'il dia? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Mana fa'il dia? Fa'il dia dhamir mustatir pada asra. Asra ai huwa. Huwa tu dhamir mustatir dia. Boleh tak rujuk pada alladzi? Boleh. Bi'abdihi. Bi'abdihi. Hi boleh rujuk tak kepada alladzi? Boleh juga. Maka sah. Boleh dua-dua. Dia tak sama macam marji' dhamir dulu. Marji' dhamir dulu, sebelum dhamir tu semua boleh mutabaqah, boleh jadi marji' dhamir belaka. Maka macam mana? Kena cari makna yang sesuai. Kena cari makna yang sesuai. Itu beza. Kalau dalam bab silah mausul, silah aid ni lain. Silah aid ni lain. Sah belaka jadi aid kepada isim mausul. Kalau semua itu mutabaqah dengan isim mausul. Dari sudut musanna, jamak dengan mufrad, dan dari sudut muzakkar dan mu'annas. Habis. Tu. Tu yang keenam. Itu yang kelima. Yang keenam. Kalau kita kata tadi aid dia banyak dan mutabaqah dengan aid dia banyak. Silap. Yang kelima tadi ni, selepas isim mausul tu aid dia banyak. Bila aid banyak dan dia tu mutabaqah dengan isim mausul. Mutabaqah dengan isim mausul. Dan apabila kita jadikan dia aid kepada isim mausul, semua sah belaka kita tengok. Sah pada makna, tak ada masalah. Maka semuanya itu adalah aid kepada isim mausul. Tapi yang keenam ni, kita tengok selepas isim mausul dia ada banyak isim dhamir. Tapi hanya yang sesuai saja kita tengok boleh jadi aid kepada isim mausul. Maka hak sesuai itulah aid dia. Yang lain bukan aid dia. Tu yang lain bukan aid dia. Selepas isim mausul tu ada banyak dhamir. Ada banyak isim dhamir. Tapi hak mutabaqah dengan isim mausul seorang je. Maka seorang itulah yang menjadi aid kepada isim mausul. Tu. Yang menjadi aid kepada isim mausul. Habis. Tu yang keenam. Yang ketujuh, kalau tak ada sangat dah. Semua pekat tak ada lah. Lepas isim mausul tu tak ada belaka. Tak ada isim dhamir langsung pun yang boleh jadi aid. Maka kita tahulah di situ bahawasanya aid dia ialah mahdzuf. Aid dia ialah
mahdhuf, dihadzafkan. Tu. Aid dia sudah dihadzafkan. Maka kita kena takdir lah. Kita kena takdir. Tu. Kena takdir lah. Kena takdir sendiri. Kita tahu mahdhuf, bila mahdhuf kena takdir lah. Itu caranya, cara ibarat kena takdir lah. Tu kaedah yang ke-7. Habis kaedah cari silah dan aid. Payah. Tu. Ini kalau tak tahu, mubtada khabar tak tahu, marji' dhamir tak tahu, tak tahulah. Dia dengar macam ni, silah aid, pakat tak dengar dah lepas ni. Tu. Tak faham dah, dia tak faham. Sebab aid dengan silah ni dia masuk habis dah mubtada khabar, fa'il maf'ulun bih, khabar muqaddam mubtada muakhar, habis semua. Semua dia bahas dulu dah. Na'at, sifat semua dalam boleh jadi dalam bab silah, dalam bab isim mausul. Tu. Sekarang bolehlah faham. Mai baca dalam kitab mula, mana silah aim campur habis mula pening. Tu. Mula dah. Dia sekarang boleh faham. Mari praktikal sungguh dalam kitab, mula cari mana silah aim tak nampak langsung, semua bergabung belaka. Tak ada titik langsung ayat lagu mana? Sudah. Tu. Tu kata baca kitab turah ni bahaya. Tu. Baca kitab turah ni bahaya. Kalau baca kitab baru senang baca kitab turah ni bahaya. Dia pening. Tak ngaji pening. Tu. Tak mahir pening. Tu. Habis. Tu kaedah bagi cari silah dan aid. Kemudian kata musannif rahimahullah, walismul ladzi fihi al-alif wal lam nahwu ar-rajuli wal ghulami. Waw ni waw atah kepada dululah. Dia panggil isim makrifah ada 5 kan. Atah yang pertama. Carilah pertama. Dan isim alladhi yang. Alladhi ni sifat bagi alismu. Sebab apa? Alismu mufrad tak? Mufrad. Muzakkar tak? Muzakkar. Alladhi muzakkar tak? Muzakkar. Mufrad tak? Mufrad. Maka dia itu sifat bagi alismu. Nah kan? Fihi. Alladhi fihi. Al-alifu. Tengok ayat tu. Kita baru bincang isim mausul kan? Cuba istimal dulu. Walismul ladzi fihi al-alif wal lam. Selepas alladhi isim mausul. Silah mana silah? Silah dia pada syibih jumlah tu, fihi tu. Fihi al-alifu. Fihi al-alifu. Bukan ni. Ya tak? Syibih jumlah. Jumlah lah. Fihi. Jar majrur. Fihi al-alifu. Al-alifu fihi. Patutnya itu. Tapi dia bubuh khabar muqaddam. Al-alifu mubtada muakhar. Gagau dah. Tu. Faham tak tu? Wallamu adalah ma'tuh kepada al-alifu. Sepatutnya kita kena buat ayat alismul ladzi al-alifu wallamu fihi ay fil ismi. Tapi dia buat terbalik. Alladzi fihi. Nak bawa apa? Yufidul hasr. Hanya padanya, pada isim sahajalah alif lam. Diletakkan alif lam, itu makrifah. Tu. Kalau dia kata alladhi al-alif wal lam fihi ay fil ismi, itu ayat sabit saja. Mungkin boleh letak alif lam kepada harja, mungkin boleh letak alif lam kepada fa'il. Tak, dia buat yufidul hasr. Fihi al-alif wal lam, padanya, pada isim sahajalah alif lam boleh letak. Fa'il dengan harah tak. Tu maksud dia. Tu. Dalam bahasa Arab je tu lah. Dia ada beza tu. Maksud dia. Jadi, fihi al-alif wal lam. Ini adalah syibih jumlah jar majrur kan. Maka jar majrur adalah silah dia. Mana aid dia? Aid alladhi. Alladhi mufrad. Lagi pula muzakkar. Ada tak dhamir yang jadi mufrad muzakkar? Ada. Mana? Ni dia contoh apa ni? Hi ni. Hi ni contoh apa dia? Dhamir muttasil khafat. Dhamir muttasil khafat. Tapi contoh tadi tu. Maka dia adalah aid bagi alladhi. Tahu dah? Tu. Dan alif lam pada isim itu, itu salah satu tanda makrifah. Nahwu ay dzalika nahwu khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu dzalika. Nahwu khabar wa huwa mudhaf lah. Ar-rajuli mudhaf ilaih wal ghulami atah kepada ar-rajuli ma'tuf. Ar-rajuli ma'tufun alaih. Habis. Wa ma udhifa atah lagi, dan barang
Dan barang udhifa. Lagi. Ma barang ni, ma mausuliah ni, lagi. Macam mana kita nak istimal? Ma udhifa, udhifa apa dia? Fi'il. Maka dia jumlah fi'liyah. Betul? Ma tu ma mausuliah tu. Dan barang ma tu ma'tuf. Udhifa adalah apa dia? Udhifa adalah fi'il madhi yang majhul, bina majhul. Bina majhul tu asalnya adafa, tapi di bina majhul udhifu. Ada. Maka fi'il tak? Fi'il. Dia punya naik fa'il dia mustatir, taqdiruhu huwa. Betul tak? Adafa, huwa adafa, udhifu, huwa udhifu. Udhifu huwa. Huwa dhamir mustatir. Maka dhamir mustatir huwa itu kembali kepada ma. Itu adalah aid dia. Udhifa adalah silah bagi ma. Senang dah. Faham lalu dah? Baru sat-sat belajar kaedah silah dengan aid. Tiba-tiba musannif bawa dua jenis silah dan aid. Tu boleh lepas ni. Udhifa ila wahidin. Disandarkan akan mana? Akan barang. Wa ma udhifa, akan barang, akan ma tu. Ma tu apa dia? Ma tu adalah isim makrifah. Tengok tu. Wa ma udhifa, wa ma tu isim. Wa ma tu isim, silap. Wa ma tu isim ma dan barang apa? Barang ma. Lagi satu kaedah dia ma ni, barang ni, dia ada juga rujuk kepada apa barang ni? Barang ni barang apa? Barang yakni isim. Barang yakni isim. Tahu mana? Kena tahu, kena faham ibarat kita. Sebab kita sekarang bincang dalam bab isim makrifah. Dan barang mana? Yakni isim yang diidhafah, yang disandarkan akan isim pada ila wahidin, pada salah satu min hadhil arba'ati. Hadhihi isim ba'da harfun jar, isi isyarah, tapi isi isyarah yang majrur jadi isim ba'da harfun jar. Al-arba'ati adalah badal bagi hadhihi. Okey. Jadi nak jadi isim makrifah yang kelima akhir sekali adalah diidhafatkan. Mudhaf ilaih lah. Sama ada diidhafatkan dengan isim mudmar. Tu kan lima ni. Dia suruh idhafat 4 yang sebelum ni. Mana? Dia idhafat dengan isim dhamir ke, dia idhafat dengan isim mubham ke, dia idhafat dengan isim alam ke, dia idhafat dengan isim yang ada alif lam ke, maka dia boleh jadi mudhaf ilaih. Tu. Jadi mudhaf ilaih adalah ma'rifah. Habis. Sekarang kita nak bagi kaedah isim ma'rifah. Kaedah isim ma'rifah. Kaedah isim ma'rifah yang pertama, isim terbahagi pada dua, satu makrifah, satu nakirah. Kaedah isim makrifah kaedah isim makrifah ada banyak. Yang pertama, isim terbahagi pada dua, iaitu sama ada isim nakirah atau isim makrifah. Habis. Kaedah yang kedua, isim makrifah ialah isim yang tertentu kepada sesuatu. Isim makrifah ialah isim yang tertentu kepada sesuatu, bukan pada yang lain. Apa dia? Fokus. Al-kitabu, terjemah dia, kitab itu. Itu tu mana? Itu seorang. Kalau kitabun, mana-mana kitab. Dia tidak khusus. Dia nakirah, mana-mana kitab tak apa. Tu. Kalau al-kitabu, kitab itu, khusus dah. Jadi isim makrifah ni isim yang tertentu kepada sesuatu. Zaidun, Zaid sahaja. Muhammad tak kena dah. Tu. Okey, yang kedua. Yang ketiga, tanda isim makrifah itu tanda isim makrifah. Macam mana nak kenal isim makrifah? Ialah pada salah satu tanda daripada 5 yang disebut dalam matan jurumiyah. Tu kaedah ketiga. Isim makrifah itu ialah isim yang ada salah satu daripada alamat yang 5 yang disebut dalam matan jurumiyah. Sama ada dia ada alif lam, idhafat ke, si alam ke, si mubham ke, si mudmar. Okey, tu yang ketiga. Yang keempat, antara isim makrifah, antara hukum bagi isim makrifah adalah 3 antaranya.
Antara isim hukum ma'rifah ialah ada tiga. Satu, sah nak dijadikan mubtada. Isim ma'rifah dihukumkan mubtada, sah. Boleh. Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada. Zaidun tu isim ma'rifah. Dia itu apa dia? Isim ma'rifah dia isim alam. Sah nak jadi mubtada. Yang kedua, sah nak dijadikan na'at bagi man'ut yang ma'rifah. Sah nak jadikan na'at ataupun sifat bagi mausuf ataupun man'ut yang ma'rifah. Kalau nakirah tak boleh lah. Nakirah sebab sifat nakirah juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, sah nak dijadikan sahibul hal. Sah nak dijadikan sahibul hal. Dia nanti dalam bab hal tu ada sahib dia. Pemilik hal tu siapa dia? Ada kalanya fa'il dan ada kalanya adalah fa'il. Dan fa'il itu mungkin dalam kalangan isim ma'rifah. Maka isim ma'rifah boleh menjadi sahibul hal. Okey, itu antaranya. Itu yang keempat. Yang kelima, bahagian isim ma'rifah. Bahagian isim ma'rifah ada dua. Satu, ma'rifah yang boleh dijadikan nakirah. Bahagian isim ma'rifah ada dua. Satu, isim ma'rifah yang boleh dijadikan sebagai nakirah. Dan yang kedua, isim ma'rifah yang tetap ma'rifah selama-lamanya. Tak boleh nak dijadikan isim nakirah sama sekali. Tu bagi berdua. Itu kaedah kelima. Kaedah keenam. Isim ma'rifah yang tetap menjadi ma'rifah tak boleh ubah kepada isim nakirah ialah semua jenis isim yang beralamat ma'rifah yang 5 tadi tu kecuali alif lam. Tu. Kecuali alif lam. Bila buang alif lam, maka jadi nakirah lah. Tapi kalau isim mudmar, tetap makrifah macam mana pun. Isim alam, tetap makrifah lagu mana pun. Isim mubham, tetap makrifah lagu mana pun. Mudhaf ilaih, tetap menjadi makrifah lagu mana pun. Tu. Tapi alif lam, alif lam kalau buang alif lam habis. Tu. Okay? Itu isim yang boleh jadikan isim yang boleh jadikan makrifah. Yang ketujuh, kaedah ketujuh. Isim makrifah yang boleh dijadikan nakirah satu sahaja, iaitu alif lam. Alif lam isim makrifah, dibuang alif lam jadi isim nakirah. Itu ketujuh. Okey. Tu yang ketujuh. Yang ke-8, kaedah ke-8. Kaedah ke-8, cara nak makrifahkan isim nakirah. Cara nak makrifahkan isim nakirah ialah tambah alif lam. Cara nak memakrifahkan isim nakirah ialah tambah alif lam tu ya. Tu ya. Tambah alif lam di hadapan isim. Satu. Ataupun diidhafatkan dengan isim makrifah. Dua. Cara nak memakrifahkan isim nakirah ada dua cara. Satu, tambah dengan alif lam. Satu, diidhafatkan dengan salah satu daripada isim makrifah yang kita bincang dulu dan sekarang. Jadi idhafat, maka dia jadi daripada nakirah kepada makrifah. Dia bubuh alif lam daripada nakirah kepada makrifah. Habis yang ke-8. Yang ke-9. Nak habis ni. Lagi tiga kaedah ni. Atau habis tutuplah. Yang ke-9. Isim makrifah yang sah dijadikan na'at ada 3. Isim makrifah yang sah yang boleh nak dijadikan na'at ada 3. Satu, isim isyarah. Isim isyarah sah nak dijadikan na'at. Tengok. Dulu kita bahas bab na'at, dia kata isim yang boleh jadi na'at ialah 2 sahaja. Satu, isim mausul khas dan satu lagi isim wasah. Ingat dulu. Isim wasah dengan isim mausul khas. Ini sahaja antara isim yang boleh jadi na'at. Tiba-tiba mari dalam bab makrifah, antara isim makrifah yang sah dijadikan na'at ialah isim isyarat. Maknanya apa? Maknanya isim isyarat pun boleh jadi na'at tapi jarang-jarang berlaku. Contoh apa dia? Wa yunzirunakum. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Yaumikum hadha. Hadha sifat bagi yaumikum. Sifat bagi yaumi. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Quran. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Pada hari mereka itu, pada hari mana?
hari yang ini sekarang, nanti akan datang. Hadha tu sifat bagi yaumi. Tapi jaranglah isim isyarah. Tapi sah boleh. Yang kedua, isim makrifah yang sah dijadikan na'at ialah isim mausul. Yakni isim mausul yang khas. Ni kita ada dulu muafakat. Dan kaedah tadi pun kata isim mausul yang khas sahaja boleh jadi na'at. Isim mausul mushtarak tak boleh. Okey. Yang ketiga, isim makrifah yang sah dijadikan na'at ialah isim yang ada alif lam. Maka boleh menjadi na'at kepada man'ut yang makrifah. Tu yang kaedah 9. Kaedah yang ke-10, isim makrifah yang sah jadi man'ut juga ada 3. Man'ut atau mausuf. Ada 3 juga. Isim makrifah yang sah dijadikan man'ut ada 3. Yang pertama isim alam. Isim alam tak boleh jadi na'at tapi boleh jadi man'ut. Mana boleh jadi na'at? Isim alam. Man'ut ya. Dia jadi man'ut boleh. Dia boleh bersifat dengan sifat lain. Tapi dia tu nak jadi sifat kepada man'ut tak boleh. Isim alam. Okey. Satu. Yang kedua, boleh jadi man'ut isim yang beralif lam. Isim beralif lam boleh jadi na'at dan boleh jadi man'ut. Kedua. Ketiga, isim makrifah yang sah dijadikan na'at, yang dijadikan man'ut ialah isim mudhaf. Isim mudhaf. Dia asal mudhaf ilaih kan? Tapi selepasnya tu sifat bagi mudhaf dia. Sifat bagi mudhaf dia. Mudhaf ilaih kan makrifat. Tapi sifat yang selepas disebut tu sifat bagi mudhaf, bukan sifat bagi mudhaf ilaih, sifat bagi mudhaf. Contoh jam'ul mudzakkaris salim. Jam'ul mudzakkaris salimu. As-salimu adalah sifat bagi jam'u, bukan sifat bagi salim. Tu. Okey, boleh jadi man'u. Jadi mudhaf kepada idhafah itu boleh jadi sah jadi sifat. Na'at. Man'ut silap. Man'ut. Tu. Boleh jadi man'ut. Tu. Habis. Kaedah terakhir, kaedah yang ke-11 bagi isim makrifah ialah isim makrifah yang tidak sah, tak boleh sama sekali nak jadikan na'at ataupun man'ut, tak sah nak dijadikan na'at ataupun man'ut ialah isim dhamir sahaja. Isim dhamir sahaja. Isim dhamir adalah isim makrifah yang tidak sah nak dijadikan na'at dan tidak sah nak dijadikan man'ut. Ni antara kaedah lah. Wallahu a'lam, tiba-tiba nanti kita baca kitab kuk boleh jadi man'ut kepada sifat, wallahu a'lam. Tu antara kaedah dia. Jadi setakat tu dulu, insya-Allah esok kita sambung kepada kaedah isim nakirah dengan kaedah ataf sahaja. Tu. Kaedah isim nakirah, kaedah ataf dan kaedah ma'tufun alaih. Isu wallahu a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.